Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani Asia. Sudah tentu kita melihat kepada cabaran, impak dan juga realiti semasa berkaitan dengan pandemik COVID-19, khususnya dalam mana kita melihat kepada pembangunan dan juga kebangkitan di Asia. Hari ini, 1 Mei 2021, sudah tentu kita melihat kepada sempena dengan sambutan Hari Pekerja yang diraikan di peringkat global. Jadi, untuk bercakap tentang sektor pekerjaan secara khususnya, realiti, impak dan juga cabaran pandemik COVID-19, di talian secara Skype adalah Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Sari. Prof adalah Ketua Ekonomi Pusat Kajian Pasaran Buruh Masa Hadapan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso, dan seorang lagi rakan kami di CRI iaitu Zhang Hong, wartawan Radio Antarabangsa China CRI. Kalau ikutkan, Zhang Hong ni sentiasalah bersama dan juga setia bersama kami. Kalau nak tahu betapa erat dan juga akrabnya Kuala Lumpur dan juga Beijing, lihat saja kepada bagaimana rakan-rakan media kami di CRI yang mana berkongsi cerita dan juga input bahan-bahan berita setiap hari daripada tembok besar China, dan mana kita melihat pada sektor kesihatan, sektor ekonomi, perdagangan dua hala, dan Zhang Hong pada hari ini dan juga pada malam ini akan berkongsi tentang sektor pekerjaan. Tetapi Zhang Hong, kalau boleh saya nak mulakan dengan Profesor Madya Doktor dahulu. Prof, kalau kita melihat kepada iktibar lebih daripada setahun pandemik COVID-19 pada awal-awal tahun lalu, setelah sebulan, 2 bulan di mana melihat kepada kerajaan Malaysia melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 1.0 pada tahun lalu, kita melihat pada ramai yang resah, gelisah, bimbang tentang sektor pekerjaan. Ramai yang terpaksa tutup ataupun gulung tikar bagi perniagaan mereka. Ramai yang tidak dapat keluar untuk bekerja, untuk mencari nafkah. Tetapi setelah lebih setahun pandemik ini, malah kita sekarang berada dalam PKP 2.0. Malah kalau diikutkan dalam kenyataan sebelum ini oleh Prof pun, kalau diikutkan dalam tempoh proklamasi darurat yang kita lalui pada ketika ini, tidak ada banyak kesan tentang sektor pekerjaan, tetapi digusarkan kalau ada ataupun jika ada PKP 3.0, itu yang perlu dikhawatirkan tentang sektor pekerjaan. Tapi untuk waktu ini, mungkin Prof boleh memberi sedikit gambaran di mana sebenarnya realiti semasa sektor pekerjaan untuk tahun 2021 ini, Prof. Baik, terima kasih kerana menjemput saya pada sesi ataupun program yang kali ini sangat istimewa sempena Hari Buruh tahun 2021 ya. Balik pada persoalan tadi, kalau kita lihat dari segi perangkaannya, dari segi analisisnya, kita dapati bahawa sektor pekerjaan dan juga pasaran buruh di Malaysia telah bergerak ke arah seperti 2019 ya, walaupun tidak kita belum mencapai, keadaannya belum mencapai sepenuhnya pada tempoh sebelum COVID-19 iaitu pada 2019, tapi kita dah nampak tanda-tanda ataupun pergerakannya menjurus ke arah tersebut. Kerana kita dapati bahawa corak pekerjaan ataupun corak penjanaan pekerjaan yang berada pada tempoh sekarang ni, kalau kita lihat dari segi data daripada My Future Job yang diselenggara oleh pihak Perkeso, dan kita dapati bahawa corak pekerjaannya sudah hampir sama seperti corak pekerjaan sebelum COVID-19 itu, iaitu pada tahun 2019. Terutamanya kita lihat banyak pekerjaan-pekerjaan yang dicipta ataupun peluang-peluang pekerjaan yang diiklankan di pihak majikan yang terarah kepada pekerjaan memerlukan kemahiran separa mahir dan juga tidak mahir berbanding dengan permintaan pekerjaan mahir. Ini adalah corak yang kebiasaan pada ekonomi Malaysia sebelum COVID-19 pun keadaannya beginilah keadaannya ya. Tetapi kalau kita lihat pada 2020 pengangguran bertambah lebih kurang 190,000 berbanding dengan masa normal, dan kita dapati bahawa wujud situasi yang mana sebahagian mereka yang menganggur dan juga sebahagian mereka yang keluar pada pasaran, memasuki pasaran pekerjaan pada 2020 dan juga pada awal tahun ini, kita nampak trend mereka pergi ke arah pekerjaan yang kita panggil non-standard jobs ni. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang seperti pekerjaan yang freelancer, seperti pekerjaan sektor informal juga ya. Tetapi kita tidak pasti adakah perkara ini akan berterusan ataupun dia hanya bersifat sementara.
Maknanya apabila ekonomi kembali pulih seperti 2019, mungkin tahun depan ataupun 2023, keadaannya kembali normal. Kalau kita lihat sejak pengalaman krisis sebelum-sebelum ini, tidak semestinya Malaysia, negara-negara lain juga, wujud juga kecenderungan yang mana keadaan yang berlaku sekarang ini berpotensi untuk menjadi kekal dalam jangka masa 2-3 tahun ke hadapan. Kalau itu yang sedikit membimbangkan kita. Kalau ianya kekal corak pekerjaannya yang seperti saya maklumkan tadi, non-standard jobs tu, pekerjaan yang tidak memerlukan kontrak yang panjang, pekerjaan yang lebih fleksibel ini, kalau ini berlaku, inilah coraknya yang akan berkembang di masa hadapan. Jadi kita perlu lakukan sesuatu supaya kita nak memastikan bahawa ekonomi dan pasaran pekerjaan tadi bergerak seiring untuk mencapai apa agenda yang kita tetapkan pada jangka masa panjang. Prof, beberapa minggu lepas saya ada menemu bual seorang individu daripada Akademi Usahawan Mikro yang mana beliau berkongsi pandangan kalau melihat kepada angka usahawan PKS itu sendiri 80,000 yang gulung tikar. Tapi dalam masa yang sama, dalam tempoh lebih pada setahun pandemik ini, lebih kurang angka yang sama, lebih kurang 80,000 juga usahawan baru dilahirkan. Bagaimana Prof boleh melihat kepada dalam keadaan semasa ini kalau diikutkan dalam kenyataan ataupun statistik Jabatan Perakam Malaysia juga, kalau pada akhir Februari lebih kurang 782,000 angka pengangguran. Tetapi dalam soal ini, adakah jumlah yang disebutkan kadar pengangguran, jumlah statistik pengangguran itu bimbang ataupun bagaimana yang boleh kita faham secara realitinya? Baik, kalau kita lihat dari statistik pengangguran itu ya, seperti yang dimaksud diterangkan tadi ya, 782,000 penganggur pada tahun lepas. Tapi kita kena faham bahawa bukan semua bilangan penganggur itu disebabkan oleh COVID-19. Semasa ekonomi normal, bilangan penganggur lebih kurang 500,000. Jadi kalau kita tolak, beza dia lebih kurang 200,000 lebih saja yang menganggur disebabkan oleh COVID-19 ini. Ya, dan juga kita juga kena fahami bahawa pakej-pakej rangsangan yang dilaksanakan pada tahun lepas dan sedang berlangsung sekarang ini adalah sikit sebanyak membantu, sebahagian besarnya membantu untuk untuk mencipta kembali pekerjaan dan juga untuk mewujudkan bilangan usahawan seperti yang dimaksudkan tadi. Tapi bergerak ke hadapan, kita mahukan sebuah ekonomi, sebuah pasaran buruh yang lebih efisien, maksudnya yang lebih sustainable, yang lebih lestari, yang lebih mampan. Maknanya kita mahukan pekerjaan yang tidak bergantung kepada dokongan dan sokongan kerajaan. Kita mahukan pekerjaan yang wujud adalah pekerjaan yang dipacu oleh industri ataupun keadaan ekonomi itu sendiri. Zhang Hong, sebelum kita memulakan perbincangan ataupun diskusi secara maya ini, Zhang Hong ada kongsikan yang mana China pada ketika ini sudah pun pulih daripada wabak pandemik COVID-19 untuk waktu ini. Mungkin boleh dikongsikan, kalau dilihat kepada setahun yang lepas, China juga menghadapi situasi yang sama apabila ramai, seperti Zhang Hong juga, Zhang Hong pernah berkongsi, Zhang Hong terpaksa bekerja dari rumah, work from home. Dalam waktu ini mungkin Zhang Hong boleh kongsikan daripada pengalaman dan juga perspektif daripada rakan-rakan di China bagaimana melihat kepada budaya kerja yang telah pun berubah akibat penularan COVID-19 khususnya di China. Zhang Hong. Okey, terima kasih. Sebenarnya saya masih ingat kalau lintas langsung pertama kali saya dengan Astra Awani justru pada tahun depan, iaitu dalam wabak. Dan pada masa itu saya pun membuat lintas langsung dengan Astra Awani di rumah saja. Dan memanglah pada masa itu kebanyakan orang terpaksa duduk di rumah dan kalau ada kerja yang perlu diteruskan juga diuruskan di rumah saja. Dan setiap hari kita, kalau tempoh ini saya rasa cukup panjang. Hingga kira-kira saya rasa ada setahun lah. Tapi setelah itu kita lihat setelah tahun ini kita sudah boleh untuk masuk kerja, tapi ada
berapa syarikat mereka mendapati sebenarnya kalau mereka staf mereka menguruskan kerja di rumah sebenarnya tidak mengganggu. Jadi mereka sekarang ada sebahagian syarikat sudah mengizin tak perlu semua orang masuk pejabat, masuk kerja, masuk pejabat syarikat. Boleh kalau mereka mampu menguruskan urus niaga atau kerja diri di rumah saja, bolehlah dipersilakan uruskan di rumah saja. Saya rasa ini memang merupakan satu perkembangan yang amat menarik. Dan satu lagi iaitu khususnya pada tahun lalu kita lihat ketika ada banyak mesyuarat-mesyuarat diadakan, kita terpaksa menggunakan secara maya. Dan hingga sekarang kita lihat sebenarnya kaedah ini diteruskan kerana kita lihat ini memang amat mudah untuk dia tak perlu memanggil semua orang duduk dalam satu bilik untuk berbincang-bincang berapa jam saja. Kita boleh langsung melalui kamera atau langsung melalui telefon pintar pun boleh untuk mengadakan satu mesyuarat. Saya rasa ini semuanya sebenarnya merupakan satu perubahan baru dalam bidang pekerjaan yang dibawa oleh COVID-19. Dan sebenarnya kalau China pun sudah mengumumkan sejak tahun lalu ada berapa jenis pekerjaan yang baru muncul seiring dengan COVID-19 macam ada staf yang khusus untuk memeriksa COVID-19. Ini yang baru ada. Dan macam staf di komuniti di China punya. Dulu kalau memang mereka ada staf komuniti, mereka berkhidmat untuk komuniti, tapi sebenarnya saya rasa tak ada kontak dengan mereka, tak ada hubungan dengan mereka. Tapi sejak COVID-19 ini tercetus, kita lihat mereka memberi banyak sumbangan kepada pengurusan khususnya dalam komuniti kami duduk. Dan mereka ketika setiap orang disuruh duduk di rumah, tak boleh keluar. Mereka lah yang ada banyak staf dari komuniti, mereka bertugas untuk macam menghantar makanan harian kepada setiap penduduk dalam komuniti itu. Dan kalau ada orang yang kena sakit atau ada macam sudah kena COVID-19 akan dihantar oleh mereka kepada hospital. Dan oleh itu saya rasa ini juga kita boleh lihat fungsi sebagai staf komuniti sekarang pun sudah semakin menonjol. Ini juga ada merupakan satu perubahan yang disedari saya lah dalam kehidupan. Dan satu lagi kita lihat ada juga ada bidang yang tidak berkaitan dengan COVID-19 tapi berkaitan dengan perkembangan teknologi baru macam blockchain. Sebenarnya saya pun sendiri tak faham apa itu blockchain. Tapi memang ini sudah menjadi satu trend yang amat popular. Bahkan sebenarnya menyediakan banyak peluang-peluang baru dalam bidang teknologi pada 1-2 tahun ini. Saya rasa ini semuanya perubahan dalam bidang pekerjaan pada 1-2 tahun ini. Ada yang dibawa oleh impak COVID-19, ada yang juga dari macam teknologi atau perkembangan sosial. Cukup menarik perkongsian yang dikongsikan oleh Zhang Hong berkaitan dengan cara dan juga budaya kerja yang berubah di China, sama ada impak secara terus daripada pandemik ataupun yang disebutkan tadi blockchain ataupun susulan daripada ledakan teknologi. Tetapi untuk waktu ini, kalau di Malaysia, kami di Malaysia secara khususnya kerajaan mengumumkan beberapa pakej rangsangan untuk khususnya untuk membantu rakyat dan juga membantu untuk memakmurkan sektor pekerjaan. Mungkin pada waktu ini Zhang Hong mungkin boleh kongsikan bagaimana pemerintah ataupun kerajaan di China memberi sokongan dan juga dorongan, apa jenis bantuan yang diberikan untuk memperkasakan sektor pekerjaan di China secara khususnya, Zhang Hong. Ya, kita lihat memang ada pengangguran yang besar-besaran ketika menghadapi itu impak dari COVID-19. Tapi China juga menyediakan banyak sokongan kepada mereka supaya boleh meneroka urus niaga sendiri, khususnya dengan menggunakan platform e-dagang. Dan kita tahu kalau platform e-dagang ini sebenarnya tidak banyak terganggu oleh impak COVID-19. Bahkan ada perkembangan pesat dalam tempoh tersebut. Dan ini juga merupakan satu perubahan yang amat bagus. Khususnya kita lihat dulu kalau e-dagang memang popular di bandar China. Tapi kali ini kita lihat dengan ada pengaruh dari wabak COVID-19, sebenarnya justru sudah mendorong atau menggalakkan e-dagang secara lebih meluas berkembang ke macam kawasan desa. Dulu kalau di kawasan desa macam kaum petani, mereka mahu menjual produk dari mereka hasil dari ladang
mereka biasanya ada saluran sendiri punya. Tapi justru kerana impak COVID-19, saluran tersebut sudah terputus. Iaitu tak ada macam peniaga datang ke desa untuk memborong semua hasil produk dari mereka. Jadi mereka terpaksa mencari teknologi baru atau platform baru, iaitu e-dagang. Sekarang petani di China, banyak tempat di China mereka sudah fasih menggunakan platform e-dagang. Mereka membuka macam secara langsung melalui media sosial untuk mempromosikan produk diri dan nanti langsung mendapat penempahan dari atau kontak dari platform e-dagang. Dan selepas itu mereka menghantar produk mereka melalui ekspres, langsung dihantar ke rumah setiap pengguna. Ini memang merupakan satu perkembangan yang amat positif lah boleh dikatakan, meskipun dalam impak COVID-19, dan membantu pembasmian kemiskinan juga di China punya. Dan satu lagi kita pun boleh lihat China setiap bulan sebenarnya kerajaan ada dasar untuk menyokong penggunaan. Dia setiap tahun berbagai tempat kerajaan akan menyediakan macam subsidi kepada penduduk-penduduk supaya mereka boleh banyak membeli belah ke berbagai macam shopping mall atau kedai-kedai yang lain, atau juga boleh digunakan untuk beli belah dalam platform e-dagang juga. Ini juga sebenarnya secara tak langsung lah menyokong itu perkembangan atau menyediakan lebih banyak peluang kerja kepada mereka yang mungkin mengalami kesengsaraan juga dalam COVID-19 ini. Prof, melihat kepada dan juga bagaimana Zhang Hong berkongsi tentang realiti semasa sektor pekerjaan baharu yang muncul dan wujud dalam mana melihat kepada era pandemik lebih pada setahun pandemik ini, mungkin dalam mana kita memahami dan juga realiti semasa dalam aspek sektor pekerjaan di Malaysia pada waktu ini, work from home ataupun bekerja dari rumah BDR ini telah pun dilakukan sejak setahun lebih yang lalu. Tetapi untuk waktu ini, bagaimana Prof melihat kepada hasil produktiviti secara khususnya dan mana kita bercakap tentang work from home ataupun bekerja dari rumah ini? Tapi saya nak bagi secara umumnya ada 4 perkara yang kita kena lihat jika kita nak jadikan BDR ni sebagai satu norma ataupun amalan di masa depan, ya. Yang pertama, infrastruktur berkaitan dengan internet ataupun dengan konektiviti di rumah dan juga di tempat yang mana pekerja itu berada. Dan kita tengok bahawa perkara ini masih di konteks Malaysia, kadar konektivitinya masih lagi tidak menyeluruh, ya. Yang faktor yang kedua adalah berkaitan dengan K-ekonomi ataupun knowledge ekonomi ini, yang mana kalau kita lihat amalan-amalan negara maju sebelum ini, BDR ni hanya sesuai untuk mereka yang bekerja kola putih. Termasuklah pihak-pihak sektor-sektor media seperti Astro Awani dan juga Zhang Hong sendiri, ya. Zhang Hong telah memberitahu macam mana dia bekerja dari rumah. Ini mudah kerana bagi pihak media. Kita kategorikan sebagai kola putih lah dalam konteks ini. Faktor demografi juga mempengaruhi faktor ketiga, ya, iaitu demografi yang mana BDR ni tidak semua akan boleh diaplikasi dan terpakai kepada semua golongan pekerja, ya. Terutamanya BDR ni mungkin boleh efektif kepada mereka yang berumur bawah 40 tahun contohnya, ataupun mereka berumur bawah 50 tahun tapi mereka yang agak senior, mungkin agak sukar sikit kekangan untuk melaksanakan BDR ini. Faktor terakhir adalah sektor yang spesifik. Sektor media seperti contoh Astro Awani tidak menjadi masalah. Sektor perkhidmatan lain pun tidak menjadi masalah. Tapi kalau kita nak laksanakan BDR ke atas sektor pembuatan, iaitu satu sektor yang menjadi tulang belakang ekonomi kita, memang sukar, memang agak payah kerana bagaimana nak mengalihkan mesin bawa ke rumah. Ataupun begitu juga sektor pertanian, ya, kita tidak boleh mengarahkan petani duduk rumah, bekerja duduk rumah, dia nak kena tengok sayur, dia nak kena tengok ladang. Jadi ini antara sektor-sektor yang tidak boleh, dan maksudnya saya nak sampaikan kat sini, BDR ni perlu dilihat secara jelas, secara lebih holistik, yang mana tidak semua sektor-sektor terpakai dan tidak semua pekerja-pekerja di luar sana akan boleh menggunakan BDR ni secara efektif. Itu perspektif saya.
Prof, kita tak banyak masa, lebih kurang dalam 2-3 minit yang akhir ini. Melihat kepada apa yang dikongsikan oleh Zhang Hong dan juga apa yang disebutkan oleh Prof tentang norma baharu budaya kerja di rumah ini, mungkin Prof kita melihat kepada masa hadapan pekerjaan, khususnya kita melihat kepada dalam konteks sektor pekerjaan di Malaysia. Kita tahu dalam mana pandemik COVID-19 yang menghentam sektor pekerjaan ini, kita melihat kepada desakan dan juga paksaan untuk bergerak secara kolektif ke arah era normal ataupun era digitalisasi, Prof. Mungkin Prof boleh kongsikan masa hadapan bagi sektor pekerjaan yang mesra ataupun yang kalis krisis. Kita melihat dan juga kita bercakap tentang masa hadapan pekerjaan yang bersifat ataupun lebih terarah kepada automasi, AI dan juga teknologi baharu dan juga teknologi terkini. Bagaimana pada pandangan Prof tentang sektor pekerjaan baharu di Malaysia pada ketika ini? Saya boleh memberi sedikit gambaran awal ataupun unjuran berkenaan dengan bagaimanakah corak permintaan ataupun pekerjaan baharu yang wujud di masa hadapan. Tapi untuk menjawab soalan pekerjaan mana yang kalis peluru ataupun kalis krisis ini agak sukar, kerana kita lihat kalau contohnya COVID-19 ini banyak semua keseluruhan jenis-jenis pekerjaan terkesan, dan juga kita tidak tahu di masa depan krisisnya bagaimana pula. Ia bergantung kepada krisis. Kalau krisis yang pandemik, kita dapati bahawa otomasi banyak membantu, tapi kita tidak tahu krisis masa depan bagaimana bentuknya. Kalau krisis masih lagi masa depan berkaitan dengan pandemik, ya saya percaya, saya setuju pekerjaan-pekerjaan automasi, pekerjaan-pekerjaan yang berbentuk digital ni boleh kita katakan kalis krisis lah, ya, bergantung pada keadaannya. Baik, saya nak jawab soalan tadi, bentuk pekerjaan di masa hadapan, ya. Kalau kita lihat di sini contohnya, kalau kita tengok rujuk pada World Economic Forum, hasil tinjauan mereka mendapati bahawa pekerjaan di masa hadapan ni banyak terarah kepada pekerja yang terarah kepada penggunaan teknologi dan kemahiran automasi. Antara pekerjaan yang akan diwujudkan masa depan contohnya penganalisis dan saintis data, kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence, data raya, pemasaran dan strategi digital. Ini antara contoh, ya, yang akan wujud masa depan. Dan juga kita juga lihat di masa depan ada beberapa kategori pekerjaan yang berisiko untuk hilang ataupun hilang sebahagiannya. Antaranya kerani kemasukan data, pentadbiran eksekutif usaha, kerani perakaunan, kerani buat gaji, akaunten, juru audit, pekerja kilang. Ini antara yang berisiko di masa depan, ya. Tapi kita kena ingat juga, kita perlu realistik juga, tidak bermaksud masa hadapan tu tahun depan atau 2 tahun lagi. Tidak, ya. Dia mengambil masa yang panjang ni, mungkin 5 tahun dan ke atas. Jadi usah kita terlalu risau sangat bila kita sebut tentang masa depan, maksudnya tahun depan dah tak ada kerja ni. Tidak, bukan begitu. Kita kena faham. Okey, Zhang Hong, 1 minit yang terakhir ni, kalau dikongsikan oleh rakan-rakan saya khususnya di CRI, ada berkongsi tentang sempena dengan hari buruh ataupun hari pekerja ni, ramai rakan-rakan di China secara khususnya melancong dan melihat kepada sektor pelancongan begitu melonjak sekali dalam tempoh dalam beberapa bulan kebelakangan ini. Mungkin boleh dikongsikan dengan industri pelancongan yang bangkit, khususnya melihat kepada hari pekerja secara keseluruhan di China. Zhang Hong. Ya, sebenarnya kalau hari ini cuti 1 Mei ini sebenarnya sepanjang 5 hari, dan ini merupakan satu peluang baik bagi mereka yang sudah lama duduk di rumah untuk mengadakan pelancongan, dan dijangka dalam 5 hari ini akan terdapat 250 juta orang Cina akan mengadakan pelancongan di dalam negara. Dan saya rasa ini memang amat baik. Ini memperlihatkan pemulihan ekonomi. Tapi saya rasa ini juga sebenarnya masih ada risiko kerana wabak masih ada. Virus COVID-19 masih ada. Dan sama ada ini akan membawa impak lagi. Ini kita perlu ada ketika dalam pelancongan mestilah mematuhi kawalan wabak yang dengan ketat. Dan dengan peluang ini sebenarnya saya juga mahu menyampaikan penghormatan tertinggi kepada macam doktor atau perawat yang mereka berjuang dalam barisan hadapan untuk melawan COVID-19 dalam setahun ini. Dan mereka memang sudah melaksanakan pekerjaan mereka dengan
luar biasa dan memberi sumbangan yang cukup besar kepada kita yang khususnya sekarang boleh menikmati kehidupan yang sudah baik pulih dari impak COVID-19. Okey, baik. Terima kasih. Penghormatan yang sama juga kami berikan kepada semua pekerja-pekerja khususnya yang terlibat dalam petugas barisan hadapan yang terus bertugas dalam memastikan rantaian penularan COVID-19 dapat dikurangkan ataupun diputuskan. Terima kasih kepada Zhang Hong, wartawan Radio Antarabangsa China CRI yang berkongsi pandangan dan juga berkongsi realiti semasa khususnya sektor pekerjaan di China, sektor pekerjaan baharu dan juga tadi dikongsikan sedikit tentang industri pelancongan di China. Dan terdahulu tadi adalah Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Sari. Prof adalah Ketua Ekonomi Pusat Kajian Buruh Masa Hadapan Perkesok yang mana berkongsi tentang realiti semasa, impak cabaran dan juga melihat kepada secara keseluruhannya bagaimana kita bercakap tentang realiti pekerjaan masa hadapan sama ada ia kalis, krisis ataupun tidak. Baik, saya kira itu saja untuk waktu ini agenda Awani Asia. Saya Fauzi Zain. Kita jumpa lagi.